bab 5. Okay, bab 5 bab baru lah. Okay, sebelum ni bab 4 buku catatan pertama. Okay, buku catatan pertama tu yang ada 3 BCP ada 3. Jurnal, buku tunai dengan buku tunai runcit. Okay, masa kita belajar, jurnal ada pecah lagi, pecah kepada 2, jurnal am dengan jurnal khas. Okay, jurnal ada 2, jurnal am dengan jurnal khas. Jurnal khas ada 6. Jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Okay, so ada 6 jurnal khas. Okay, so BCP tadi ada 3. Jurnal, buku tunai runcit. Okay, so lepas buku catatan pertama, next step dia adalah ledger. Okay, ledger. So, modul seterusnya ni adalah berkenaan dengan ledger. Okay, cikgu dah sebut dah dari awal-awal masuk form 4 lagi. Semua topik tingkatan 4 ni saling berkait. Okay, kalau ingat lagi modul 3 kita belajar dokumen. Okay, lepas dokumen, kita belajar macam mana nak record urus niaga dari dokumen ke dalam BCP, buku catatan pertama. Dan sekarang ni, dari buku catatan pertama, kita nak postkan ke ledger. Okay, nampak dia berkait. Bab 3, bab 4, bab 5 tu berkaitan. Okay, so ledger kita masuklah. Semua boleh nampak presentation ke? Semua boleh nampak tak slide yang cikgu tengah share sekarang? Boleh cikgu, boleh. Boleh okay. Siapa yang tak boleh, boleh tengok dekat people, cari gambar, cari nama cikgu yang ada gambar dalam rectangle ada arrow naik atas tu. Okay. Okay. Oh. Dylan record ke Dylan? Cikgu. Dah record dah Okay, thank you. Okay. 5.1 ledger. Okay, ledger merupakan buku akaun utama untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Okay, buku akaun utama. Ya, buku akaun utama merekod pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Okay. Akaun dalam ledger merupakan ringkasan urus niaga yang tepat dan sistematik. Okay. So, dalam ledger ni dia ada banyak akaun. So, akaun-akaun ni semua mewakili semua urus niaga yang berlaku dalam perniagaan. Okay. Contoh ada akaun kenderaan. So, semua urus niaga yang berkaitan dengan kenderaan ada dalam akaun kenderaan. Akaun bank. Semua urus niaga yang berkaitan dengan duit dalam bank kita ada dalam akaun bank. Okay, so tu maksud dia ringkasan urus niaga yang tepat dan sistematik. Okay, perekodan dalam ledger menggunakan sistem catatan bergu. Okay, sistem catatan bergu. Okay, apa itu sistem catatan bergu? Ingat lagi tak? Tak dekat sini. Ingat lagi tak apa itu sistem catatan bergu? Okay, merekod urus niaga ke dalam sekurang-kurangnya 2 akaun. Okay, satu transaction dia akan direkodkan dalam at least 2 akaun. Okay, mesti lebih dari 2. Satu tak boleh. Mesti sekurang-kurangnya 2. Satu akaun debit, satu akaun kredit. Okay, so mesti ada debit dan kredit. Okay, next. Okay, ledger terbahagi kepada 2 jenis iaitu ledger am dengan ledger subsidiary. Okay, cikgu ulang. Ledger ada 2 jenis. Okay, yang pertama ledger am. Yang kedua ledger subsidiary. Okay, ada juga kata ledger subsidiary ni adalah ledger khas pun boleh lah. Okay, ledger khas. Okay. So, ledger am digunakan untuk kita record semua akaun. Okay, dalam ledger dia ada akaun kan? Okay, so apa akaun yang ada dalam ledger am? Adalah semua akaun kecuali ABT dan ABB barang niaga. Okay, semua akaun kena buka dalam ledger am
kecuali kita punya ABT dan ABB barang niaga. ABT tu apa? Ingat lagi tak apa itu ABT? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Okay, so akaun belum terima tu siapa? Siapa akaun belum terima? Kita punya Pelanggan. apa? Yes, Pelanggan. kita punya pelanggan. Okay, kita punya pelanggan yang berhutang dengan kita. Okay, dan make sure ABT tu adalah pelanggan yang membeli inventory, barang niaga. Okay, kalau ABT inventory, dia tak boleh dibuka di bawah ledger am. Okay, begitu juga dengan ABB. Akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar inventory juga. Akaun belum bayar tu siapa? Kita. Ha? Bukan Kita. kita. Kita punya siapa? Kita punya apa? Uh, Kalau ABT kita punya customer, ABB, ingat tak? ABT kita punya customer, ABB kita punya supplier. Okay, ABB adalah kita punya supplier. Pembekal barang niaga kita. Okay, kita ni jual baju. Kita beli baju daripada siapa? Dari kilang. Okay, tapi kita beli barang dari kilang tu belum bayar. So, akaun belum bayar. Okay, so ABT customer, ABB supplier. Okay, dah make sure barang niaga lah. Kalau kata kita beli perabot secara hutang. Okay, dari syarikat A. So, syarikat A tu adalah kita punya pembekal dan kita masih berhutang dengan dia kan sebab kita beli secara hutang. Okay, so akaun syarikat A tu boleh tak kita record dalam ledger am? Kita beli perabot. Kita beli perabot daripada syarikat A. Syarikat A adalah ABB tapi perabot bukan barang niaga. Okay, so syarikat A tu adalah akaun belum bayar ABS kita, aset bukan semasa. So, akaun syarikat A tu boleh dibuka dalam ledger am. Okay, so sekarang tengok ledger subsidiary pula, ledger khas atau ledger subsidiary. Ledger subsidiary ada dua jenis. Yang pertama ledger jualan, yang kedua ledger belian. Okay, yang pertama ledger jualan, yang kedua ledger belian. Ledger jualan digunakan untuk merekod semua ABT barang niaga. Okey, akaun-akaun belum terima ataupun pelanggan kita yang berhutang dengan kita sebab beli inventory. Okey, so akaun dia kena buka dalam ledger khas kita iaitu ledger jualan. Okey, so sebab apa? Sebab senang kita nak cari nanti. Siapa pelanggan yang masih hutang dengan kita? Tak adalah dia bercampur dengan akaun-akaun lain kan? Ledger tu ada banyak sangat akaun. Okay, so ledger jualan khas untuk kita punya pelanggan yang berhutang dengan kita. Okay, manakala ledger belian pula adalah digunakan untuk merekod semua ABB barang niaga. Semua pembekal yang membekalkan inventory kepada kita secara kredit. Okay, kita beli inventory dengan dia tapi kita belum bayar. So, senarai akaun ABB inventory kita mesti dibuka di bawah ledger belian. Okey, bawah ledger belian. Okey, sebab itulah nama lain dia, ledger jualan, nama lain dia adalah ledger akaun belum terima. Okey, sebab semua akaun belum terima duduk di bawah ledger jualan. Okey, nama lain bagi ledger belian pula adalah ledger akaun belum bayar. Okey, ada masalah tak? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh faham? boleh. Boleh Okey, next. Okey. So sekarang ni kita nak belajar macam mana nak sediakan ledger. Okay, ledger ni dia ada dua bentuk. Bentuk T dan bentuk lajur. Okay, bentuk T dan bentuk lajur. Okay, bentuk T, ni nampak ni T ni. T besar. Okay, bermakna akaun dia bentuk T besar. Sini. Okay, T besar. Kalau bentuk lajur, dia bukan macam ni tau. Macam ni dia ada kiri dan kanan, debit, kredit. Okay, kalau bentuk lajur dia tak ada debit kredit.
dia ada laju macam ni je. Laju 1, 2. Okey? Ni laju 1, 2. Kalau macam ni, debit kredit dia macam ni. Kalau akaun bentuk T, debit di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Okey? Kalau bentuk laju, debit kredit dia macam ni. Ni debit, yang ni kredit. Okey? Tengok bentuk T dulu. Okey, ledger bentuk T. Okey, first kita kena tulis nama akaun di tengah-tengah. Okey, akaun apa? Akaun kenderaan, akaun premis, akaun inventory, akaun belum terima. Okey, so nama akaun di tengah-tengah. Okey, next. Kita kena buat ada berapa kolom ni? 1, 2, 3, 4. Okey. Lagi 4 ni sama di sebelah debit. Tengok tarikh, butir, folio, jumlah. Ni kan bentuk T tadi kan? T besar. Wah, susah je tak ada pen lagi. Baru order. Okey, ni T besar ni. Nampak tak line cikgu buat ni? Ni ledger bentuk T. Okey. So, apa yang ada di sebelah debit akan berada di sebelah kredit juga. Sama kolom dia. Tarikh, butir, folio, jumlah. Tarikh, butir, folio, jumlah. Okey. So, sebelah kiri kita panggil debit. Okey. Sebelah kanan kita panggil kredit. Okey, ataupun short form dia DT dengan KT lah. DT for debit, KT for credit. Okey. So, kolom tarikh. Okay, kolom tarikh kita guna untuk kita record tarikh urus niaga. Okey, tarikh urus niaga berlaku. So, kita tulis tarikh dia lah. Tahun berapa, bulan bila, berapa hari bulan. Okey. Kolom yang kedua, butir. Okey, kolom kedua, butir. Kita kena tulis nama akaun yang merupakan pasangan catatan bergu. Okey, tadi cikgu dah mention, maksud catatan bergu adalah satu urus niaga kena record 2 akaun. Okey, maknanya ada akaun 1, ada akaun 2. Okey, so kalau kita tengah sediakan akaun 1 kat sini, okey, kalau ni akaun 1, maknanya butir sini mesti nama akaun 2. Okey, pasangan catatan dia. Okey, dia tak boleh. Kalau sini nama dia akaun 1, sini pun akaun 1. Tak boleh sama. Okey, butir tak boleh sama dengan nama akaun. Okey, kalau tengah buat akaun 1, sini akaun 2. Kalau tengah buat akaun 2, sini butir dia akaun 1. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, next, folio. Okey, kolom folio digunakan untuk merekod rujukan catatan dari BCP. Okey, contoh catatan tu kita pindahkan dari jurnal belian. So, kita akan tulis kat situ dekat folio tu JB1. Okey, kalau kita pindahkan dari jurnal jualan, kita akan tulis JJ2. Okey, itu maksud dia rujukan catatan. Dari mana kita pindahkan? Okey, dari mana kita pindahkan? Okey, kolom yang terakhir adalah kolom jumlah ataupun amount. Okey, boleh tulis jumlah, boleh tulis amount. Digunakan untuk merekod nilai wang. Okey, amount urus niaga tersebut. Berapa ringgit. Okey, so ni format ledger bentuk T. Akaun yang berbentuk T. Okey, sekarang kita tengok ledger bentuk laju pula. Okey, kalau bentuk laju, okay, first sama juga, mesti tulis nama akaun dulu. Okey, tulis nama akaun di tengah-tengah. Okey, ni format. Kalau bentuk laju. Tarikh, butir, folio, debit, kredit, baki. Okey, cikgu ulang. Tarikh, butir, folio, debit, kredit, baki. Okey, dia tak ada garis tengah-tengah Okey. So, penerangan tarikh macam tadi juga sama. Tarikh urus niaga. Okey, butir pun sama. Nama akaun yang merupakan pasangan catatan bergu. Okey, kalau tengah buat akaun 1, sini butir mesti tulis akaun 2. Okey, folio pun sama. Rujukan dari mana? Okey, rujukan catatan dari BCP mana? Okey, lepas folio,
debit dan kredit. Okay, debit, kredit. So tengoklah kalau sebelah debit, tulis amount di sebelah debit. Okay, kalau account tu sebelah kredit, tulis dekat sebelah kredit. Okay, dan dia ada tambahan, satu lagi kolom, baki. Okay, yang bestnya kalau buat ledger bentuk laju ni, dia terus ada baki. Means lepas setiap urus niaga, kita akan terus tengok berapa baki account tersebut. Okay, kalau buat bentuk T, kita record je dulu. Okay, contoh sebulan. Kita record untuk sebulan dulu. Ujung bulan baru tutup account. Okay, masa tutup account tu baru kita boleh tahu baki. Tapi kalau ledger bentuk laju, setiap kali kita record, satu hari bulan, belian, debit, berapa ringgit. Okay? Sorry. Katalah ni account belian kan? Ni account belian. So, tarikh Mei 1. Okay, akaun belian bertambah di sebelah debit kan. Okay, katalah kita beli secara tunai. Kita tulis tunai RM1,000. Okay, so baki RM1,000. Okay, so kalau ada beli lagi, 10 hari bulan kita beli lagi secara tunai. Beli secara tunai. Tunai, debit lagi RM1,000. So baki dah jadi RM2,000. Sebab tadi debit RM1,000, debit RM1,000. Maknanya baki dah jadi RM2,000. Okay, so setiap urus niaga tu, kita dah terus update dia punya baki. Okay. So debit kredit, tulis amount, nilai wang, baki dikemaskini selepas setiap urus niaga. Lepas setiap transaction, terus update dia punya baki. Okay, next. Klasifikasi akaun dalam ledger. Okay. Akaun dalam ledger, yang ni biasa ditanya dalam paper 1 paper objektif. Akaun dalam ledger, okay, akaun nyata dengan akaun nominal. Okay, akaun nyata adalah akaun-akaun aset. Okay, akaun-akaun aset iaitu aset kita ada berapa jenis? Dua iaitu? Aset semasa dengan aset bukan semasa. Okay, betul. Bagus. Aset semasa dengan aset bukan semasa. ABS. Okay, so AS dengan ABS ni dikelaskan sebagai akaun nyata. Okay, manakala akaun nominal pula adalah akaun-akaun hasil dan belanja. Okay, akaun hasil dengan belanja adalah akaun nominal. Okay, ni biasa ni dia tanya dalam paper 1 lah. Okay, antara berikut yang manakah merupakan akaun nyata? Dia bagilah tunai, akaun belum bayar, modal, diskaun diterima. So yang mana akaun nyata? Carilah akaun aset. Akaun aset merupakan akaun nyata. Okay. Okay, seterusnya. Sistem catatan bergu. Okay. Sistem catatan bergu, lagi sekali cikgu ulang ni merekod setiap urus niaga ke dalam sekurang-kurangnya 2 akaun yang berbeza. Satu akaun didebitkan, satu akaun dikreditkan dengan jumlah yang sama. Okay, so ringkasannya macam ni. Satu urus niaga mesti direkod dalam at least satu debit, satu kredit. Okay, satu akaun debit, satu akaun kredit. Dan amount sebelah debit mesti sama dengan amount di sebelah kredit. Okay? So, ni masuk sistem catatan bergu. Okay. So, bagaimana nak tentukan akaun didebitkan dan akaun dikreditkan? Okay, ni ulangan je. Dengan kelas yang cikgu dah bagi sebelum ni. Okay, ni dah ada dalam slide yang sebelum ni. Macam mana nak tentukan akaun tu debit ke atau kredit? Okay. Buat kotak pada 4 bahagian macam ni. Okay. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Okay, ingat akronim ini. Aku lupa bayar hutang. Okay, aku lupa bayar hutang. A, aku. Okay, A untuk kotak yang pertama. Aku tu adalah untuk aset. Okay, lupa. Ada dua sini cikgu merahkan. L dengan P letak di sebelah aset. L dan P, EP lah. P tu EP, iaitu L apa? Ni ulang gaji je ni. L untuk apa? Kalau liability. Okay, L
EP untuk equity pemilik. Okay. So, aku lupa bayar. B. B apa? B apa? Siapa tahu B apa? Belanja. Belanja. Okay, B untuk belanja. Hutang, kita ambil H kat depan ni. H adalah Hasil. hasil. Okay, H adalah hasil. Okay, so ingat ni. Aku lupa bayar hutang. Asset, liability, equity, belanja, hasil. Okay. So, berdasarkan rajah tadi, okay, kita dah boleh tentukan pertambahan atau pengurangan setiap aset ni direkod di sebelah mana. Okey, gambar rajah ini menunjukkan pertambahan. Okey, pertambahan. Okey, pertambahan dia rekod sebelah mana. Okey, contoh macam ni kan. Aset. Aset sini kan. Sebelah debit ni, sebelah kuning ni kan. Sebelah kuning ni debit. Okey, so aset di sebelah debit. Maknanya aset bertambah di sebelah debit. Okey, aset bertambah di sebelah debit. Okey, so kalau bertambah sebelah debit, berkurang di sebelah Kredit. kredit lah. Okey, lawan. Okey, cikgu ulang balik. Aset duduknya di sebelah debit. Maknanya naik sebelah debit. Okey, naik sebelah debit, turun sebelah kredit. Okey, tengok liability pula. Okey, liability ada di kotak biru ni, di sebelah kanan ataupun di sebelah kredit. Okey, maknanya, cikgu salah spelling sini kredit. Okey, so maknanya liability bertambah sebelah Kredit. kredit. Okey, liability bertambah sebelah kredit. So kalau kredit bertambah, debit berkurang. Okey. So liability bertambah sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Equity pemilik, EP. EP sini. Sebelah mana ni EP? Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, maknanya kredit naik ke turun? Naik. Naik. Okey, so naik sebelah kredit, turun sebelah debit. Hasil. Hasil sebelah mana ni? Kredit. Kredit juga. Okey, so sebelah kredit naik, sebelah debit turun. Okey, last kali belanja. Belanja sebelah mana? Debit. Debit. Maknanya naik sebelah debit, turun sebelah kredit. Okey? So kalau faham yang ini, boleh ingat yang ini, insyaAllah tak ada masalah lah nak buat account. Okey. Okay, sambung. Kita terus boleh tengok contoh ni. Okey, contoh yang pertama. Okey, rekodkan urus niaga berikut. Okey, ni sebenarnya siapa ada buku teks boleh tengok dalam buku teks. Muka surat 152. Okey, siapa rasa macam blur sikit kan? Okey, ataupun buat online guna handphone takut kecil sangat. Okey, rekodkan urus niaga berikut ke dalam akaun yang berkenaan mengikut sistem catatan bergu dalam perniagaan alat tulis Afiq. Okey, tarikh 2016 Januari 2, Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit. Apa maksud secara kredit? Apa maksud secara kredit? Hutang. Hutang. Okey, maksud secara kredit ni maksudnya hutang. Bukan debit kredit tadi Secara kredit bermaksud secara hutang. Okey, Afiq beli 2 rak pameran secara hutang daripada kilang perabot Soso sebanyak 3,400. Okey, so ni urus niaga. Urus niaga yang berlaku pada 2 Januari. Okey, so bila nak buat account, step dia sama macam kita buat persamaan perakaunan. Kita tentukan dulu akaun apa yang terlibat. Okey, so kalau tengok urus niaga ni, apa akaun yang terlibat kelas? Apa 2 akaun yang terlibat? Apa? ABS. ABS apa?
ABS apa? ABS ada banyak kan? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okey, ada akaun belum bayar. ABS tadi akaun belum semasa. Akaun belum semasa. Aset bukan semasa Oh, apa? AS. Oh, sorry. Yang akaun belum bayar tu, AS. Ke cikgu? Betul ke? Akaun belum bayar, dia liability sebab kita hutang. Okey, tengok balik ayat ni. Afiq beli 2 rak pameran. Okey, ini dia beli ni, rak pameran ni. Okey, dia beli rak pameran. Rak pameran tu apa? Perabot. Perabot. Okey, rak pameran adalah perabot. Okey, rak pameran, perabot. Perabot klasifikasi apa? ABS. ABS kan? Aset. Okey, apa kesan pada perabot ni? Bertambah ke berkurang? Afiq beli. So, kalau beli, bertambah ke berkurang perabotnya? Berkurang. Bertambah. Perabot tu. Perabot bertambah kan sebab dia beli perabot. Okey? Dia beli rak pameran. Maknanya perabot dekat kedai dia semakin bertambah. Okey. So, kalau perabot aset bertambah. Aset bertambah sebelah mana? Debit ke kredit? Nak tahu debit ke kredit tu, ingat balik ni tadi. Aku aset. Aku lupa bayar hutang. Okey. So, aset kat sini kan? Pertambahannya sebelah debit. So, ni aset tadi debit kan? Aset tadi bertambah kan? Okey. So, catat sebelah mana ikut? Aset bertambah. Aset bertambah sebelah? Debit. Debit. Okey. So, sebelah debit lah. Okey. So, akaun perabot nanti kita kena catat di sebelah debit. Okey. Ni baru satu akaun. Cikgu cakap dah tadi kan? Catatan bergu dia mesti at least 2 akaun. Okey. Apa lagi satu akaun yang terlibat? Apa lagi satu akaun selain daripada akaun perabot? Tadi dari mana sebut tadi? Sebab kita beli secara hutang, maknanya kita kena rekod nama dengan siapa kita berhutang. Kita hutang dengan kilang perabot so-so. Oh, tadi cikgu highlight. Okey, tadi kita beli secara hutang dengan kilang perabot so-so. Okey, so sebab kita beli hutang, kita kena rekod lah nama orang yang kita berhutang dengan tu kan. Okey, so baru kita boleh tahu, senang nak tahu dengan siapa kita nak kena bayar hutang. Okey, so kilang perabot so-so ni kita punya apa? Akaun belum bayar. belum bayar sebab kita hutang dengan dia, kita belum bayar. Okey, so ABB. Kilang perabot so-so ni adalah kita punya ABB. ABB bertambah, ABB bertambah ke berkurang ni? Sekejap cikgu lupa cakap. ABB adalah liability kan? ABB adalah liability kita sebab kita hutang. So hutang kita bertambah ke berkurang bila kita beli barang secara hutang? Bertambah. Bertambah. Okey, hutang kita bertambah. So liability bertambah sebelah mana? Sebelah? Kredit. Kredit. Okey. So maknanya akaun kilang perabot so-so ni nanti kita kena rekod di sebelah kredit. Okey, sebelah kredit. Okey, so kita cek balik. Tadi akaun perabot kita kata catat sebelah debit. Akaun kilang perabot so-so catat di sebelah kredit. So betul lah sistem catatan bergu. Satu debit, satu kredit. Okey, so macam mana nak rekod dalam akaun? Okey, akaun perabot. Akaun perabot ni, yang pertama akaun perabot tadi kan? Akaun perabot. Sebelah debit. Okey, so catat sebelah debit. Tarikh 2016 Januari 2.
Okay, 2016 Januari 2. Butir kena tulis akaun yang merupakan pasangan dia. Sebab kita tengah buat akaun perabot. So, pasangan dia ABB kan? ABB kilang perabot Soso. So, kita tulis kat sini lah. ABB kilang perabot Soso. Okay? Nampak dia tak sama. Nama akaun dengan butir tak boleh sama. Okay? Folio ni buat masa ni tak apa, abaikan dulu. Amount, ni lah RM ni berapa ringgit? RM 3,400. Okay, RM 3400. Okay, ni baru kita buat akaun perabot. Okay, so akaun perabot dan okay, akaun yang kedua adalah ni. Kilang perabot Soso. So, kita buka pula akaun kilang perabot Soso. Okay, nak tulis akaun belum bayar boleh, tak nak tulis pun boleh. Okay, yang penting namanya kena tulis lah. Kilang perabot Soso. Okay, kena tulis kilang perabot Soso. Okay, sebab tadi, ni kita dah buat tadi kan? Kilang perabot Soso sebelah kredit. So, catat di sebelah kredit lah. Dia mesti bergu. Tadi debit, so sekarang yang ni sebelah kredit. Sekejap നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയാലോ അവളുടെ അഡ്രസ്സിന് കയറി അത് ഇവിടുന്ന് 2 മണിക്കൂറിനായി ആണ് അവളുടെ കല്യാണം ചേട്ടാ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറ ഇത്രയും ദൂരം വരാൻ Okay. So, akaun perabot debit. Okay, debit. So, bila kita pindahkan ke kilang akaun belum bayar kilang perabot Soso, catat di sebelah kredit. Okay, tarikh yang sama 2016 Januari 2. Butir akaun pasangan ni lah. Sebab ni sekarang kita tengah buat akaun kilang perabot Soso. So, butir pasangan dia perabot. Okay, perabot. Amount sama 3,400. Okay, amount mesti sama lah. Dua-dua akaun. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh Okay, tak apa, pelan-pelan. Kita tengok beberapa contoh. Okay, contoh yang kedua. Nah, cikgu lupa nak buat animation ni. Okay, 2016 April 1. Memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank RM30,000. Okay, memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank RM30,000. Okay, apa akaun yang awak nampak dalam urus niaga ni? Ada akaun apa dekat dalam urus niaga ni? Respon. Akaun apa yang ada kat sini ni? Akaun bank. Okay, memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank. Tunai di bank. Akaun bank. Okay, bank klasifikasi apa kelas? Asset, liability, equity, hasil belanja. Bank apa? Asset. Yes. Asset. Okay, bank, asset. Okay, tak payah mention lagi. AS pun tak apa. Asset je pun dah cukup dah. Okay, so sebab bank ni asset. Okay, apa jadi pada duit dalam bank perniagaan? Kita mulakan perniagaan dengan memasukkan wang ke dalam akaun bank perniagaan kita berjumlah RM30,000. So, wang dalam akaun bank perniagaan bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah. Okay, aset bertambah. Okay, so sama macam tadi juga kelas. Aku lupa bayar hutang. Okay, aset bertambah. Sebelah mana aset bertambah? Debit. Debit. Okay, so account bank nanti kita kena catat di sebelah debit. Okay, ni baru satu account. Lagi satu account apa? Apa lagi satu account? Keyword dia memulakan. Memulakan perniagaan. Bila kita nak start business,
Kita kena masukkan apa? Masukkan apa? Nak start bisnes kena ada apa? Modal? Modal. Okey. Memulakan perniagaan maksudnya dia mesti masukkan modal. Okey, so keyword dia memulakan ni modal lah. Okey. Modal klasifikasi apa? Equity. Equity pemilik. Okey, modal adalah equity pemilik. Okey, so disebabkan pemilik memasukkan modal ke dalam perniagaan, apa jadi pada modal, bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. EP bertambah. Okey, so tengok balik ni. Rajah ni. EP bertambah sebelah mana? Kredit. Kredit. Okey, EP bertambah di sebelah kredit. Okey, so kita cek balik. Tadi bank debit, modal kredit. So betul lah, satu debit, satu kredit. Okey? Okey, kita buat account. Yang pertama, account bank. Okey, tulis nama account kat tengah-tengah. Okey, tulis nama account di tengah-tengah. Kemudian kita buat dia punya kolom. Tarikh butir folio jumlah, tarikh butir folio jumlah. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Okey, account bank ni tadi yang ni kan? Okey, account bank sebelah kredit. Sebelah debit. Kan? Account bank sebelah debit. So, debit sinilah sebelah kiri kita. Okey, tarikh dulu. Tarikh berapa hari bulan? Macam mana nak tulis tarikh dia? 2016, 1 April. Ya, 2016. April, bulan dulu. April 1. Okey, supaya urus niaga dekat bawah nanti kita just tulis dia punya hari bulan je. Okey, kalau 5 hari bulan April tulis 5. Kalau 10 April tulis 10. Okey. Butir tulis apa? Sekarang kita tengah buat account bank. Okey, so butir dia mesti dia punya pasangan dia. Okey, so tulis apa kat sini? Modal. Modal. Okey, tulis butir modal. Folio biarkan. Jumlah, berapa ringgit jumlah? 30,000. 30,000. Okey, nampak? Account bank sebelah debit. So, sebelah debit, tulis tarikh dia April 1. Butir dia punya pasangan dia modal. Amount RM30,000. Okey, sekarang kita nak buat account yang kedua ni. Okey, yang ni tadi yang pertama. Ini yang kedua. Okey, so sekarang kita nak buka akaun modal. Tulis tajuk di tengah-tengah, nama akaun di tengah-tengah. Okey, format sama. So transfer lah. Tadi sebelah debit, akaun bank. Sekarang kita pindah ke sebelah kredit, akaun modal. Okey. So tulis tarikh 2016 April 1. Butir tulis apa? Bank. Bank, bagus. Okey, jangan tulis modal juga Nama akaun dengan butir tak boleh sama. Okey, so akaun modal, pasangan dia bank. Okey, jumlah sama RM30,000. Okey, amount sama RM30,000. Okey tak? Okey ke? Dah makin clear sikit dah kan? Makin jelas dah kan? Okey, next. Contoh 3. 2016 April 4 membeli barang niaga secara kredit daripada pembekas Syasha bernilai RM4,300. Okey, kena pasti akaun dulu. Apa akaun yang terlibat sini? Liability. Terus liability je Ni kan pembekas Syasha ni kan? Kita beli dari pembekas Syasha. Allah, terbulat tak dah. Okey, pembekas Syasha ni adalah kita punya ABT ke ABB? Akaun belum terima ke akaun belum bayar? ABB. ABB sebab kita beli dari dia so kita belum bayar. Okey, sebab keyword dia tadi secara kredit kan, hutang. Okey, so pembekas Syasha ni kita punya ABB. ABB adalah, klasifikasi dia adalah Liability. liability. Okey, so ingat balik tadi, aku lupa bayar hutang. Aku lupa bayar hutang. Liability. Sorry, ni dulu. Liability kita bertambah ke berkurang ni?
Bertambah. Bertambah. Okey, hutang kan? Liability tu hutang. Hutang kita bertambah sebab kita beli barang. Okey, hutang bertambah. So, liability bertambah sebelah mana? Kredit. Sebelah kredit. Okey, so ABB nanti kita kena catat di sebelah kredit. Okey? Lagi satu akaun? Akaun apa? Ni baru satu akaun kan? Lagi satu akaun apa? Aset cikgu. Aset apa? Membeli. Aset. Kita beli Aset. apa ni? Beli barang niaga. Barang niaga. Barang niaga tu inventory. Okey, tapi dalam akaun ni kita tak boleh, bila kita beli inventory, kita tak boleh record dalam akaun inventory. Okey, sebab akaun inventory khas untuk inventory awal, inventory akhir saja. Okey, so kalau kita beli barang niaga, ni beli barang niaga, kita kena record dalam akaun belian. Okey, beli barang niaga, belian. Okey, hanya untuk barang niaga Kalau beli perabot, perabot lah. Kalau beli komputer, alatan pejabat. Kalau beli alat tulis, alat tulis. Tapi kalau beli inventory, akaun belian. Okey, akaun belian. Kalau belian, klasifikasi dia apa kelas? Asset, liability, belanja ke hasil? Akaun belian. Belanja. Belanja. Okey, akaun belian adalah belanja. Okey, so bila kita beli barang, belanja kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okey, belanja bertambah. So, belanja bertambah sebelah mana? Debit. Debit. Okey, belanja bertambah sebelah debit. Okey, cek. Betul tak? Ini debit. Yang ini kredit. So, betul lah satu debit, satu kredit. Okey, sekarang kita buka. Conteng. Okey, akaun belian. Okey, yang pertama kita buka akaun belian dulu. Okey, akaun belian. Catat sebelah debit kan? Okey, so sinilah. Sini. Okey, kita nak rekod kat sini sebelah debit. Tarikh 2016. Okey, 2016 April 4. Butir nak tulis apa? Pembekal Syasha. Betul. Pembekal Syasha. Okey. Nak tulis penuh pun boleh. Akaun belum bayar pembekal Syasha. Okey. Tapi kalau awak takut nanti tersilap tulis ABB jadi ABT, ABT jadi ABB, tulis nama je. Okey. Pembekal Syasha. Okey. Tak salah. Tulis pembekal Syasha. Jumlah 4,300. Okey. Ni amount dia 4,300. Okay, so dah settle akaun belian. Dah siap. Okay, now kita nak buka akaun yang kedua kita. Akaun pembekal Syasha. Okay. So, tulis nama akaun di tengah-tengah. Pembekal Syasha. Okay, nampak tak cikgu? Akaun belian ada perkataan akaun kat depan. Okay, tapi nama pembekal Syasha ni tak ada akaun. Sebab apa? Sebab nama orang dengan nama perniagaan kita tak letak akaun dekat depan. Kita terus tulis je nama perniagaan ataupun nama orang tu. Okey, tak perlu tulis akaun di hadapan. Okey. So, dia punya format, tarikh butir, folio jumlah, tarikh butir, folio jumlah. Kiri debit, kanan kredit. Okey, so pindah je lah. Bergukan dia. Tadi debit, so sekarang kita transfer dia ke sebelah kredit. Okey, pindahkan. Okey, tarikh yang sama, bawa je. 2016 April 4. Butir tulis apa? Belian. Belian. Okey, dia punya bergu kan? Belian. Amount yang sama, 4,300. Okey, 4,300. Okey ke? Faham tak? Faham. Faham Okey. Contoh yang keempat, 2016 April 12 menjelaskan hutang kepada pembekal Syasha dengan cek bernilai RM2,000. Okey, tentukan akaun yang terlibat. Apa akaun yang ada dalam urus niaga ni? Akaun apa? ABT. Sebab tu jangan cakap tak payah ABT, ABB pun tak apa. Nampak nama ni kan? Pembekal Syasha kan?
Betul tak? Okey, pembekal Syasha. Pembekal Syasha ni, kalau refer pada urus niaga yang sebelum ni, pembekal Syasha adalah kita punya ABB. Kan tadi kita beli barang daripada pembekal Syasha kan? Okey, Syasha ni adalah kita punya ABB. Okey, pembekal kita. Okey, so ABB adalah klasifikasi apa? Akaun belum Liability. bayar, liability. Okey. Okey, so pembekal Syasha ni kita punya liability. Apa jadi pada kita punya liability? Sekarang ni kita jelaskan hutang. Kita bayar hutang kepada pembekal Syasha. So hutang kita kepada pembekal Syasha ni bertambah ke berkurang? Berkurang. 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 Okey, arrow turun. Okey, so liability berkurang. Okey, refer balik rajah kita tadi. Aku lupa. Ni L, liability. Okey. Liability ni sebelah kredit kan? Betul tak? Ni liability ni sebelah kredit. Tapi liability kita ni berkurang. Okey? So liability berkurang sebelah mana? Credit. Kredit ni bertambah. Okey, ini pertambahan. Oh. Okey, nampak tadi kan yang kita dah tentukan tadi debit kredit tadi. Liability bertambah sebelah kredit. Kalau yang ni arrow turun. So kalau turun debit ke kredit? Debit. Debit lah, kena lawan. Okey? Liability naik di sebelah kredit. So kalau turun, kita kena lawan side. Debit lah. Okey? So ni baru satu akaun. Ni yang pertama. Yang kedua akaun apa? Yang kedua akaun apa? Kita bayar hutang kita kepada pembekal Syasha dengan cek. Cek. So cek akaun apa? Liability. Kan? Cek tu apa? Akaun bank. Okey? Cek adalah akaun bank. Bank klasifikasi? Klasifikasi bank apa? Asset. Aset. Okey. So sekarang ni kita bayar kan? Kita bayar hutang guna cek. So apa kesan pada duit dalam bank kita? Bertambah ke berkurang? Berkurang. Kurang sebab kita bayar, kita keluarkan cek. Okey, so wang dalam bank kita akan berkurang. Okey, so aset berkurang. Aset kat sebelah debit, tapi ni naik. Okey, ni aset naik sebelah debit. So kalau aset turun, sebelah mana? Aset turun sebelah mana? Kredit. Sebelah kredit lah, kena lawan. Okey, yang ni kalau dia naik. Kalau aset naik sebelah debit. Tapi sebab sekarang ni aset kita turun. So, kita kena catat di sebelah kredit lawan dia. Okey, sekarang kita buka akaun. Akaun bank. Okey, akaun bank. Okey, akaun bank sebelah kredit kan? Okey, sebelah kredit. So, sini. Okey, tarikh kita 2016. April 12. Butir tulis apa? Pembekal Syasha. Pembekal Syasha. Okey, amount RM2,000. Okey, sekarang kita bergukan je. Terus buka akaun pembekal Syasha. Pembekal Syasha. Tadi kredit, so sekarang debit. Betul tak? Pembekal Syasha sebelah debit. Betul kan? Nampak? You just bergukan saja. Pembekal Syasha. Sebelah debit. Maksud sini debit. Tarikh 2016 April 12. Butir tulis apa? Bank. Bank. Okey, butir tulis bank. Amount sama RM2,000. Macam tu je lah. Okey, ini kita baru belajar cara record dululah. Nanti cikgu akan ajar macam mana nak balancekan akaun pula. Okey. Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Boleh faham ke tak faham? Boleh. Boleh Okey, tak apa, kita cuba pelan-pelan Okey, next. Okey, cikgu nak awak semua cuba buat
latihan dari buku teks muka surat 168. Okey, jawab latihan ni dalam buku PA. Macam biasalah, snap ataupun scan jawapan, hantar dalam GC. Okey, hantar dalam GC. Sekarang ni cikgu belum create dia punya assignment lagi. Awak buat dulu dalam buku. Nanti lewat sikit baru cikgu akan create dia punya assignment. Tempat awak nak hantar awak punya assignment nantilah. Okey. So yang ni, tentukan dulu akaun debit dengan akaun kredit. Okey, tak payah buat akaun lagi. Awak tentukan dulu je. Apa akaun sebelah debit, apa akaun sebelah kredit. Okey, buat sama macam cikgu ajar tadi lah. Macam contoh ni kan, menjual barang niaga secara kredit kepada Ainur. Okey, tentukan dulu akaun. Jual barang niaga, akaun jualan. Nanti jualan adalah akaun hasil. Tentukan macam tadi. Okey, jualan adalah hasil. Hasil bertambah ke berkurang bila kita jual barang? Hasil bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah. Okey, so hasil bertambah sebelah mana? Kredit. Kredit. Tak? Okey. So maknanya sebelah kredit ni akaun jualan. Okey, sebelah kredit akaun jualan. Okey, lagi satu akaun apa? Jual barang secara kredit 3,400 kepada Ainur. Kita jual secara hutang, apa? Kalau jual secara hutang, mesti rekod nama. Okey? Nama. Siapa yang hutang dengan kita. Okey? Sebab kita jual kepada Ainur, maknanya Ainur ni hutang dengan kita. Okey? So, Ainur ni hutang dengan kita, maknanya dia adalah kita punya ABT ke ABB? ABT. ABT. Okey? ABT adalah aset. Okey? Aset. ABT kita bertambah ke berkurang? ABT bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okey, hutang Ainur ni bertambah dengan kita kan? So, bertambah. Aset bertambah sebelah mana? Debit. Debit. Ni yang ni awak punya rujukan tadi. Aku lupa. Sentiasa buat macam ni. Sementara nak mahir tu aku lupa bayar hutang. Okey, so aset sini kan? Aset bertambah di sebelah debit. Okey, so sini kita tulis Ainur. Okey, ataupun nak tulis ABT Ainur pun tak apa. Kalau you confident, you betul ABT ke ABB. Okey, kalau tak confident tulis Ainur saja pun dah cukup. Okey ke? Okey. Okey tak? Okey Okey, so cubalah B sampai J. Buat dalam buku, snap gambar, nanti hantar dalam GC. Okey? So itu saja untuk hari ini. Okey, sebelum left, cikgu nak share link untuk isi kehadiran. Okey, make sure semua isi kehadiran Kita tunggu sekejap. Ya. Sekejap sayang. Okey, boleh klik link untuk isi kehadiran dekat ruangan chat. Okey, semua tolong isi kehadiran Okey, isi kehadiran. Tarikh hari ini 14 Mei. Okey, isi kehadiran. Lepas isi kehadiran baru boleh left lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you semua.